bahaya dan sangat bahaya. Dalam tempoh lebih 30 hari daripada sekarang, Atok sedang merancang untuk menghalang Sultan Johor menjadi Yang di-Pertuan Agong ke-17. Ini adalah maklumat sulit, yang paling panas, yang paling mengerikan. Di sebalik tabir percaturan game real politik Malaysia, Atok kantoi merancang untuk mengkambing hitamkan Sultan Johor dalam tempoh lebih kurang 1 bulan bagi menghalang Sultan Johor menjadi Yang di-Pertuan Agong ke-17. Percaya ataupun tidak, ini adalah video paling bahaya. Yang mana Atok sememangnya sangat-sangat risau dan bimbang jika Sultan Johor berjaya mengangkat sumpah dan ditabalkan menjadi Yang di-Pertuan Agong ke-17. Semua game politik Tun dan 7 keturunannya hancur dan pupus di tangan Sultan Johor. Bukti rancangan Tun untuk menghalang Sultan Johor menjadi Yang di-Pertuan Agong ke-17 jelas kelihatan apabila di semua platform media sosial Tun memfitnah dan menyerang Sultan Johor secara halus, secara sistematik bagi memburuk-burukkan nama Sultan Johor dalam Malaysia. Ini adalah modus operandi yang sangat bahaya yang perlu untuk saya dedahkan demi kepentingan institusi Raja-Raja Melayu dan demi kestabilan politik negara. Berdasarkan perisikan maklumat, semua pergerakan Sultan Johor sedang dipantau oleh Atok dan orang-orang Atok di dalam negara dan luar negara. Dan mereka sedang mengumpul seberapa banyak kelemahan Sultan Johor bagi memerangkap baginda yang bakal dilantik sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17 pada tahun 2024. Maklumat ini penting untuk saya dedahkan kerana saya yakin Sultan Johor sedang menonton video panas ini. Ampun tuanku. Keselamatan tuanku sangat penting bagi Patik. Saya amat mengharapkan agar tuanku berhati-hati dalam tempoh lebih kurang 1-2 bulan ini, agar Atok gagal untuk memerangkap dan mengkambing hitamkan Sultan Johor yang bakal dilantik oleh 33 juta rakyat Malaysia sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17. Sememangnya musuh besar dan musuh ketat Atok adalah Sultan Johor. Kalau kita korek semula sejarah yang lalu, Atok sememangnya menjadikan kerabat Sultan Johor sebagai target politiknya untuk dikambing hitamkan bagi menyembunyikan semua skandal-skandal rompakan Atok dalam game politik dunia. Template modus operandi ini setiap tahun, berpuluh-puluh tahun, disusun atur dengan cukup sempurna sehingga ada kerabat Sultan Johor yang diheret dalam mahkamah dan dijatuhkan hukuman dalam mahkamah oleh Atok dan loyalis-loyalis politiknya sejak tahun 1980-an. Apa yang pasti,
gerakan politik deep state untuk menghalang Sultan Johor menjadi Yang di-Pertuan Agong ke-17. Ini adalah konspirasi politik terbesar dalam sejarah percaturan kuasa dunia. Kerana sememangnya Sultan Johor adalah satu-satunya Raja Melayu Islam yang tidak mahu tunduk dan tidak mahu ikut arahan percaturan kuasa atuk dan loyalis-loyalis politik atuk di Istana Negara. Ini adalah maklumat sulit high credibility yang tidak semua orang tahu. Saya mendedahkan perkara ini adalah untuk memastikan tidak ada huru-hara politik di Istana dan Putrajaya bagi tahun 2024. Bagi atuk, jika Sultan Johor berjaya mengangkat sumpah dan ditabalkan menjadi Yang di-Pertuan Agong ke-17, cita-cita atuk untuk mengangkat anaknya menjadi Perdana Menteri pada masa hadapan hancur berkecai sekelip mata. Atuk tak boleh mati dengan tenang apabila Sultan Johor menjadi Yang di-Pertuan Agong ke-17. Kerana Sultan Johor adalah Raja Melayu Islam yang hebat dan bijaksana, merupakan penghalang terbesar kepada semua gem politik kotor atuk dalam Malaysia. Atuk cuba menggambarkan kepada seluruh rakyat Sultan Johor adalah jahat, buruk dalam percaturan kuasa ini. Tetapi sial cukup sial, setelah saya mendedahkan sokongan saya kepada Sultan Johor, rakyat semakin mula berfikir logik dan benar kata-kata Buddha ini bernama Jufazli Syekh Ahmad. SPRM dan Petronas wajib diletakkan di bawah kuasa Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara demi memastikan perompak penyamun yang sangat kebal dalam Malaysia disumbat dalam penjara rakyat. Malah apabila SPRM dan Petronas diletakkan di bawah kuasa Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara, peluang atuk dan 7 keturunannya dan loyalis politiknya untuk merompak duit rakyat dalam syarikat kaya petroleum dan gas asli Malaysia itu akan tamat. Semua projek rompak-merompak dalam Petronas pada tahun 2024. Atuk sememangnya sangat takut untuk check-in penjara Kajang, penjara Sungai Buloh bersama 7 keturunannya yang mempunyai rekod buruk kantoi merompak duit Petronas sebanyak 2 bilion ringgit untuk bail out syarikat anak atuk semasa krisis keuangan 1997-1998 yang lalu di dalam Malaysia. Kini, Sultan Johor dianggap sebagai hero dan penyelamat kepada negara jika berjaya meletakkan SPRM dan Petronas di bawah kuasa Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara tahun 2024. Sultan Johor adalah Raja Melayu Islam yang paling berani dalam percaturan kuasa Malaysia untuk menuntut perkara ini buat kali pertama. Kerana misi Sultan Johor adalah untuk menghentikan semua kerja-kerja rompakan berskala besar bernilai trilion US dollar yang habis dirompak oleh atuk dan anak-anak atuk untuk memiskinkan dan memundurkan rakyat Malaysia. Dalam game politik ini, saya mendoakan agar urusan Sultan Johor dipermudahkan untuk ditabalkan menjadi Yang di-Pertuan Agong ke-17 di Istana Negara pada 31 Januari 2024. Hari ini 16 Disember 2023.
Lebih kurang 45 hari sahaja lagi. Atuk boleh mati sakit jantung, mati kojol secara mengejut jika proses pertabalan Sultan Johor sebagai di-Pertuan Agong ke-17 dapat dijayakan di Istana Negara. Daulat Tuanku yang di-Pertuan Agong, daulat Tuanku Raja-Raja Melayu. Parti hanya menyampaikan maklumat terkini dan secret intelligence information demi kemaslahatan institusi Raja-Raja Melayu, demi kemaslahatan 33 juta rakyat. Sememangnya klimaks percaturan kuasa Malaysia pada tahun 2024 kita akan menyaksikan atuk terkencing-kencing ketakutan jika Sultan Johor berjaya angkat sumpah menjadi Yang di-Pertuan Agong ke-17. Atuk sedang sibuk mengumpul seberapa banyak perisikan maklumat berkaitan Sultan Johor di dalam negara dan luar negara. Dan saya mengharapkan kerajaan Malaysia yang menonton video ini untuk menjaga keselamatan dan nyawa Sultan Johor. Reputasi, maruah dan nama baik Sultan Johor sebelum ditabalkan menjadi Yang di-Pertuan Agong ke-17 perlu menjadi prioriti dan keutamaan kerajaan Malaysia demi memastikan tidak ada huru hara yang berlaku di Istana dan Putrajaya. Daulat Tuanku. Kepada atuk, enough is enough. Saya tidak akan membenarkan apa-apa rancangan politik deep state, rancangan politik kudeta untuk menghalang Sultan Johor menjadi Yang di-Pertuan Agong ke-17. Siapa makan cili dia terasa pedasnya. Saya tahu atuk sedang menonton video paling bahaya ini dalam keadaan sakit hati dan marah. Atuk boleh mengkritik dan memfitnah Sultan Johor dalam platform media sosial TikTok, YouTube, Facebook, mahupun dalam WhatsApp, mahupun dalam platform X. Apabila saya mengkritik Tun secara kritikal, apabila saya tidak menyokong Tun dalam isu SPRM dan Petronas, Tun cepat koyak dan sakit hati apabila saya bersuara dalam percaturan kuasa ini. Tun boleh kritik Sultan Johor secara membabi buta, menggunakan propaganda politik fitnah untuk memburukkan imej Sultan Johor bakal Yang di-Pertuan Agong ke-17. Tetapi apabila giliran Jufazli Syamat mengkritik Tun secara fakta, secara ilmiah, secara objektif dan rasional, Tun masuk gua tak boleh balas hujah saya yang mana selama ini SPRM dan Petronas diletakkan di bawah kuasa politik, bukan diletakkan di bawah kuasa Yang di-Pertuan Agong. Hancur negara ini dirompak oleh Tun dan anak-anak Tun sampai jadi kaya raya triliun ini. Kebenaran ini adalah tetap kebenaran. Dan saya akan bongkarkan sampai kiamat, sampai mati Tun, bahawa kebenaran ini perlu untuk ditegakkan demi menyelamatkan negara Malaysia tercinta daripada terus hancur dirompak oleh keluarga dan keturunan atuk yang paling kebal dalam Malaysia. Ampun tuanku. Jangan pandang rendah dan ambil enteng musuh tuanku yang sangat berdendam dalam percaturan kuasa kita. Percaya atau tidak percaya itu belakang cerita. Apa yang pasti, musuh Sultan Johor iaitu Tun Madikuti sedang merancang untuk memerangkap dan menghalang Sultan Johor menjadi Yang di-Pertuan Agong ke-17. Saya sebagai kingmaker baru politik Malaysia, kingmaker baru politik dunia, atas nama Allah yang Maha Kuasa,
Saya ingin isytiharkan di hadapan Tun dan kabel-kabel kuasa besarnya. Langkah mayat saya dahulu jika anda mahu menghalang Sultan Johor menjadi Yang di-Pertuan Agong ke-17 di Istana Negara. Selagi saya hidup, selagi itu, Tun akan hancur dan pupus, masuk perangkap sendiri. Kerana Tun tetap gagal untuk menghalang Sultan Johor menjadi Yang di-Pertuan Agong ke-17 bermula hari ini. Akhir kata, kekayaan Tun dan anak-anaknya melangkaui kekayaan Sultan Johor. Kerana Sultan Johor bukan perompak trilion seperti Tun. Tetapi Tun sangat cemburu dengan kehebatan kebijaksanaan Sultan Johor dalam percaturan kuasa. Yang mana Tun mati kutu, mati akal, tak tahu macam mana nak perangkap dan halang Sultan Johor untuk jadi Yang di-Pertuan Agong ke-17. Saya faham. Tun berangan nak jadi raja dalam Malaysia, berangan nak jadi Yang di-Pertuan Agong dalam Malaysia, berangan nak jadi Presiden pertama Malaysia. Sebab itu Tun tidak mencapai level kehebatan Sultan Johor dan raja-raja Melayu Islam yang lain. Terimalah takdir ini Tun. Memang Allah Subhanahu Wa Taala tidak pilih Tun untuk jadi raja di atas bumi ini. Tun bukan kerabat diraja. Tun sudah gagal untuk menghapuskan institusi Raja-Raja Melayu dan Parti UMNO. Hatta Pakatan Harapan pun Tun tak boleh hancurkan. Maka dengan pendedahan ini, tahun 2024 adalah tahun paling malang, paling sial untuk Tun. Kerana adalah pasti Sultan Johor tetap berjaya menjadi Yang di-Pertuan Agong ke-17 yang paling berkuasa dalam sejarah dunia maupun dalam sejarah demokrasi Malaysia. Checkmate masuk perangkap 100 kali. Tun Kantoi mahu mengkambing hitamkan dan memerangkap Sultan Johor bagi menghalang baginda untuk ditabalkan menjadi Yang di-Pertuan Agong ke-17. Jika Tun Kantoi nak bunuh Sultan Johor, saya kira Tun gali lubang kubur sendiri dan masuk perangkap sendiri. Tun perlu bersedia esok lusa hancur dan pupus bersama 7 keturunannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atas rasa setia kepada raja dan negara, atas prinsip rule of law dalam sistem raja berperlembagaan dan sistem demokrasi berparlimen Malaysia, saya menggunakan kuasa saya sebagai kingmaker baru politik Malaysia untuk terus menyokong Sultan Johor untuk ditabalkan menjadi Yang di-Pertuan Agong ke-17, sekalipun Tun meroyan jadi orang gila di Istana Negara pakcik makcik Oto Arab. Game is over, Tun. Penjara Gajang, penjara Sungai Buloh, penjara neraka Jahannam Allah kirim salam rindu. Sila bayar balik semua duit-duit rakyat, duit negara yang Tun rompak di hadapan Sultan Johor, bakal Yang di-Pertuan Agong ke-17 sekarang. Sekian, terima kasih.